Assalamualaikum and selamat pagi semua. Okey, sekarang saya akan masuk pada topik 3 iaitu predictable. 3.1 classification of element. So objektif untuk topik ini describe periods, group and block. Block kita ada S, P, D, F. Okay, describe period, group and blocks S, P, D, F. Kemudian kita deduce the positions of element in the predicted table from its electronic configuration. Kita ada electronic configuration, so kita decide what are the positions of the element in the predicted table. What are their groups, period and block. Okay, just for short while je. Okay, so this is a predicted table. Okay, so in classification of element in the predicted table, kita akan classifykan elemen tu berdasarkan group, yang warna merah yang nombor-nombor ni adalah group, period yang berwarna biru ini, dan block yang ada different color. Okay, so groups adalah yang vertical column, kita panggil vertical column, yang column. Ni column adalah groups from group 1 until group 18. So manakala period adalah yang horizontal row. Period 1 until period 7. And block pula yang different color ni. So ini group 1 and group 2, termasuk helium di sini adalah group S block. Block S. S block element. Group 1 dengan group 2. S block element. Exceptional yang inilah helium Dia group 18. Pun block S juga. Sebab kenapa kita panggil block S? Block S ni sebab last electron kita isi dalam S orbital. Dia panggil block S. Kalau membuat electronic configuration, so last kali you isi tu, electron you isi dalam S orbital, so dia block S. Okay. Ini adalah block D. Last electron kita isi dalam D. Block D. Block D daripada group 3 sampai 12. Block D. Last electron kita isi dalam D. Lepas contohnya 4S masuk dalam 3D. So dia panggil block D. Okey, ini blok P Blok P grup 13 sampai 18 except for helium ni lah. Sebab elektron last isi dalam P orbital. Blok P. Grup 13 sampai 18 except for helium. Okey, yang ini adalah blok F. Dia duduk kat sini. Depan lantaniat ni adalah ni, cerium. Dia duduk kat sini. This whole element dia ada in between here. So ini adalah blok F. Last electron kita diisi dalam F orbital. Okay. So kalau boleh saya naklah kamu cubalah. Kamu hafal predictable ni. Daripada proton number, ni proton number 1, sampai period 4 up to proton number 36. Cuba ingat elemen dalam predictable. Hidrogen, helium. Cuba you buat template kosong, cuba you isi-isikan. Hidrogen, helium, lithium, beryllium, B, C, N, O, F, and E, sodium, magnesium. Tak ingat dah. Bubuh lah apa penyanyi. Ali, siap, P, sekolah, kelong, AR, kesian, Kasim, skuter, tiada, vanadium, cry, menanti, Fiko, ni, kuzing, gagal, geram, as, lalu, berkerut. Cubalah. Tolong hafal kalau boleh. Bila you boleh hafal, right?
nanti senang. Kamu dah tak payah nak buat electronic configuration. Kamu dah tahu berapa electron valence. Kita nak tahu ni, yang penting tu electron valence dia berapa. Tak tahu. Bila kita tahu dia group apa, electron valence apa, kita tahu dia group dia apa. Nak tahu group tu nak tengok electron valence sebenarnya ya. Jadi kalau you boleh hafal, kamu tahu dia group apa, kita tahulah electron valence dia apa. Okey. Jadi ini penerangan apa yang sudah terang tadi lah. Saya bacakan balik. Elements are arranged in periodic table according to increasing atomic number atau proton number. Atomic number tu proton number So daripada proton number 1 sampai, kalau period 4 tu sampai 36. So why is it called periodic table? Chemists notice that the general physical and chemical properties of element recur at regular intervals when elements are arranged in increasing atomic number. Bila disusul ikut peningkatan atomic number ni atau proton number ni, dia ada nampak macam pattern dah berdasarkan dia punya physical, chemical properties dia ada macam ada pattern. Jadi that's why dipanggil periodic table. So 7 horizontal row called period. Tadi kamu dah nampak tadi. Row tu adalah period. Horizontal row. Column, vertical column adalah group. Yang column tu adalah group. Ada group sampai 1 sampai 18. Okay. Period sampai 1 sampai 7. Okay, block. Kita ada 4 blok S, P, D, F. Denoting which sublevel is the electron being filled. Kita duk isi dalam, last kali kita isi kat mana? Dekat subshell. Sublevel ni subshell. Dekat subshell apa? Atau orbital apa yang kita isi? Last kita isi dalam S. Misalnya beryllium ni. Sebab last dia isi dalam S. Dia isi dalam 2S kan? 2S dalam subshell 2S. Sebab tu dia panggil blok S. Dia group 2, ada 2 elektron. Contoh sini Okay, so kamu boleh tunjuklah contoh-contoh ni. Dekat table tengok betul. Apa dia blok D. Sebab blok D last isi dalam D orbital. Group 5. Period 4 untuk vanadium. Untuk tin, SN, you tengok period dia period 5, group 14 sebab dia P block. Dia ada 4 electron valence. P block. Aurum, emas, okay, dia adalah D block. Period dia tu period 6, rujuk period table. Group 11, ni contoh. Kita tengok lagi. Okay, jadi macam mana grup-grup tu ditentukan tu Macam mana kita tentukan grup? Okay, group adalah vertical column. Jadi, elements in the same group have the same number of valence electron. Jadi, dia group sama sebab valence electron dia sama. Okay, valence electron sama. Number of electron valence dia sama, group dia sama dan mempunyai chemical properties sama. Similar chemical properties. Chemical properties tu adalah maksudnya tindak balas kimia. Tindak balas kimia dia. Jadi tindak balas kimia berdasarkan bilangan berdasarkan elektron. Elektron didemakan ke diterima ke oleh elemen tu. Jadi kita kena tengok electron valence lah. Tengok electron valence lah yang terlibat dalam tindak balas. Jadi kalau electron valence dia sama, reaction dia pun sama. Contoh di sini lithium 1s2 2s1 proton number dia 3. Proton number dia 3. So, mana electron valence? Electron valence dia berada di shell yang paling luar tu adalah shell 2. Elektron diisi dalam first and second shell. Shell yang luar ni adalah shell valence.
elektron dalam ni adalah elektron valence dalam 2s. So ada satu elektron valence. Manakala bagi sodium, proton numbernya adalah 11. 11. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jadi mana elektron valence? Shell elektron dia diisi 11 elektron diisi dalam shell yang pertama, shell kedua dan shell yang ketiga. Jadi shell yang luar adalah shell 3. Shell valence. Jadi elektron valence-nya berada di subshell 3s. Ada satu elektron. Jadi sama macam lithium lah. Sodium dengan lithium ni. Number of electron valence dia sama. 1. Jadi group tu adalah group 1. Jadi group ni kita nak tentukan berdasarkan electron valence. Okay. Jadi lithium dengan sodium ni mempunyai electron valence yang sama iaitu 1. Chemical properties dia samalah. Reaction dia sama. Sebab bilangan electron valence dia sama. Bilangan electron valence sama, reaction dia sama. Chemical properties dia sama. Okay, jadi tadi kamu nampak S block elemen tu berapa bilangan electron valence, group dia apa berdasarkan electron valence. Jadi begitu juga dengan D block elemen juga. S block dan D block. Berapa bilangan electron valence, jadi group dia itulah sama dengan berapa bilangan electron valence. Misalnya tadi group 1 electron valence dia group 1. Tadi lithium dengan sodium tu group 1 sebab 1 electron valence. Kamu nampak di sini contoh yang saya letakkan di sini, scandium, proton number 21. Bila you write dia punya electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2, kita isi 4s2 dulu dalam mengikut alpha, tapi saya tulis 4s saya letak di luar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 kan. Lepas 3p6 ada lagi elektron masuk dalam 4s. So 4s2, kemudian baru last kita isi dalam 3d. Boleh Cara saya tulis ni, saya tulis ikut shell. Jadi kalau dia shell yang ketiga, terletak dalam. Lagipun antara 3D dan 4S ni, dia punya energy level dia dekat-dekat. Masa kosong memang ikut habau tu kita isi dalam. Lepas 3P kita isi dalam 4S. Okay. Lepas tu kita isi dalam 3D. Masa dia kosong 4S tu lebih rendah bandingkan 3D. Jadi kena isi dalam 4S dulu. Baru kita isi dalam 3D. Tapi bila dah isi dengan elektron, 4S ni akan menjadi tenaga. Bila dah ada elektron 4S2 ni, 4S ni menjadi lebih tinggi aras tenaga dia berbanding dengan 3D. Jadi 4S ni kena duduk di luar. Jadi letak dia di hujung. 3D letak dalam. Itu lebih baik. Konfigurasi cara tulis tu. Jadi ingat yang saya ajar sebelum ni, kita buat 3P6. Lepas tu tinggalkan kosong. Tulis 4S di hujung. Lepas tu patah balik tulis 3D di dalam. Di ruang kosong tadi. Itu lebih baik. Tak payah dah tulis 2-3 kali. Jadi untuk scandium ini, untuk scandium ni, electron valence-nya adalah di 4S dan 3D. Untuk D block, dia punya electron valence-nya berada di 4S dan 3D. Kita isi dalam 4S, lepas tu 3D. Jadi dua-dua tu adalah electron valence dalam tu, dalam subshell 4S dan 3D ni ada electron valence. So ada 3 electron valence. So D block group 3. D block group 3 tu D block. D block group 3. Okey, ini 3 electron valence block D group 3. Macam tu Jadi kamu tengok je berapa electron valence bagi yang S dan D block ni. Berapa electron valence dia? Group dia yang itu. Sama macam bilangan
valence elektron. Okey, tapi P block tapi P block kalau elektron dia 3, grup dia jadi 13. Sebab P block ni number elektron valence dia tambah dengan 10 baru dapat group number. Group number dia adalah number elektron valence tambah 10. Contohnya boron proton number 5, 1s2, 2s2, 2p1. Saya dah highlight kat sini. Shell valence ni adalah shell 2. Boron ni ada 2 number of shell, first and second. Second shell tu adalah shell valence. Berapa elektron valence dia? DS dan DP lah. Ada 3 elektron valence. So, group 13. Sebab dia P block. Last elektron isi dalam P, P block. So, group 13. Boleh? 3 elektron valence, group 13. 4 elektron valence, group 14. 5 elektron valence, group 15. Kalau tengok periodic table, saya buka balik periodic table. Okey, boron ni 3 elektron valence. Group 13. You tengok nombor belakang. Itu adalah nombor elektron valence. 4 elektron valence, group 14. 5 elektron valence, group 15. 6 elektron valence, group 16. 7 elektron valence, group 17. 8 elektron valence, group 18. Okay? Except for helium lah, exceptional sikit itu. Sebab helium ni dia 1 helium, 1s2. Proton number dia 2. Jadi dia block S. Tapi group 18. Elektron valence dia 2 je. Tapi group 18 juga. Okay, sebab dia noble gas helium. Okay, so kamu tahu dah macam mana kita nak tentukan group. Iaitu berdasarkan elektron valence. Number of electron valence, grupnya itulah. Berapa bilangan electron valence, so group sama dengan bilangan electron valence except for P lah. P ni kita kena tambah 10. Tambah 10 tadi tu sebab ada 10 elemen ni. Ada 10 sini. Dekat D block ni ada 10 elemen. Jadi grup 13 ni selepas grup 12. Jadi dia kena grup 3 dah ada D block. D block tu grup 3. Grup 3 tu D block Jadi kalau 3 electron valence dia kena grup 13 lah selepas 10 elemen in between tu. Dah grup 12 tu adalah D block. Grup 13 ni grup selepas grup 12. Dia P block ni dia nombor selepas D block. Okey. Sebab tu kita tambah 10 sebab ada 10 elemen ni kita kira grup selepas tu. Lepas D block. Lepas 10 elemen tu. Okey. Macam mana pula kita nak tahu elemen tu period apa? Period adalah horizontal row. Horizontal row. So period number is determined by number of shells occupied with electron. Kita tengok. Berdasarkan electronic configuration, berapa shells. Ada berapa shell. Electron tu, atom tu ada berapa shells. Ataupun kita boleh tengok berdasarkan highest principal quantum number. N dia yang nombor yang paling besar, berapa. Misal sini, beryllium. Okay, elektron ada dalam shell 1 and shell 2. Ada nampak 1 and 2 ni menunjukkan shell lah. Dalam shell 1 ada subshell 1s. Ada shell 2 ada subshell 2s. Okay, so shell ada 2 shell yang being occupied with electron. So period dia, period 2 lah. Shell number dia ada 2. Ada 2 number of shell. Atau highest principal quantum number n equals to 2. N sama dengan 2, so period 2. Macam tu So saya highlight. Jadi kamu tengoklah
shellnya berapa elektron? Shell tu, shell berapa bilangan shell? Okay, so nampak 2, maksudnya shell 2. Ni pun nampak 2, shell 2. Sekejap ya. Oh, dia dah lari sikit ya. Dia sensitif sangat ni. You tengok je nombor ni ha. 2. Shell 2. Yang ni shell 3. Tengok nombor 3. Tengok kat ujung-ujung nombor yang besar sekali apa? Ni 4. Shell 4. Period 4. Ni 4. Shell 4. Period 4. Ni shell 4. Period 4. Yeah. So number of shell occupied with electron adalah number of period. Okay. Seterusnya, ada soalan di sini. Q has nuclear number 27, neutron 14, in which group Q is located. Located tu maksudnya nyatakan group period. Oh, saya tak nyatakan period group, period tak ada, dia tambah. Dan block. Located maksudnya tak beritahu group, period dan block. Okay. Nuclear number 27, neutron 14. Kita kena cari proton number. Sebab nak tahu location ni, kita kena buat electronic configuration. Kita kena tahu number of electron, lepas tu buat electronic configuration. Baru daripada electronic configuration, kita nampak group, period dan block. So, cari nombor proton. 27 tolak dengan 14, dapatlah proton number. Okay. Nukleon kan, dia beri nukleon, neutron. Dapat proton number lah. Number of protons. 13. So, number elektron pun 13 lah sebab neutral atom. Number of electron 13. Jadi, daripada 13 number of electron, kita buat electronic configuration. Tersusun. Ikut Aufbau, ikut Hans, ikut Pauli. So, 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Jadi, kenal pasti mana electron valence. Shell valence, shell 3. Number of electron valence ada 3. Okay, so dia adalah P block. Last electron kita isi dalam P. Three electron valence. Di sini electron valence. Dalam shell yang luar, shell 3. Shell valence. Ada 3 electron valence. 2 dan 1 ni, 3 electron valence. Electron last isi dalam P. P block. Jadi group dia, kalau P block, number electron valence tu tambah dengan 10. Okay, sebab dia duduk belah kanan So, group 13. Kalau group 3, dia D block. Ni P block. Group 13. Jadi, mungkin kamu ada masalah lagi nak tentukan berapa bilangan electron valence. Okay, kalau dia S block, electron valence dia in S orbital. Kalau P block, electron valence dia in S and P. Kalau D block, electron valence dia in D dan S.
Kamu catat kat mana-mana. Ya. Takut you tak tahu macam mana nak tahu electron valence. Macam tadi P block tadi. Electron valence bukan di P sahaja, di S juga. Sebab dia shell valence dia adalah shell yang ketiga. Jadi semua elektron dalam shell yang ketiga lah. Cuma except for D block ni, bukan ambil yang di S sahaja. Dia ambil juga di D tu. Kalau misalnya 4S dengan 3D, shell dia berbeza lah kan. Tapi dia sebagai electron valence. Nanti kita tengok contoh kat dalam ni. Okey, contohnya di sini. R. Proton number dia berapa ni? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, okey. R 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Take group, period, block. Dalam jawapan table di sini. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. Last isi dalam S. So S block. S block. R S block. Kemudian apa lagi? Nampak shell. Boleh nampak shell kan? Shell yang luar adalah shell 3. Shell 3. Shell yang luar ni shell 3. Jadi period dia period 3. Ataupun highest principal quantum number 3. Period 3. Mana electron valence? Electron valence berada di shell yang 3 tu lah. Shell 3, shell valence. Electron dalam tu, electron valence. Shell yang luar sekali tu kita panggil shell valence. So, group dia, group 1 sebab ada 1 electron valence. Boleh. Okay, kemudian tengok S. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, lepas 3s, 3p. So, isi last electron dalam P kan. Shell, number of shell sampai 3. Period 3. Okay, mana dia punya electron valence? Shell 3 ada 6 elektron. Blok P, 6 elektron. 4 dan 2, 6. Jadi grup 16. 6 campur 10, 16. P blok. Okey, T. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kan? Lepas 3p kita akan isi ikut khabar. 4s2. Kemudian 3d. Okay, 3d 3. Jadi kita last isi dalam 3d. So, blok D. Ni kena careful. Ini selalu sudah buat mistake. Dia blok D. Dia bukan blok S. Shell yang paling besar atau elektron being filled dalam shell sampai shell yang keempat. So, period 4. Tengok nombor 4 ni kan. Nampak 4 ni. So, shell 4. Period 4. Okey. Group dia. Okey, dia D block. Jadi macam tadi saya kata tadi. Bagi D block. Elektron tu di S. Tapi nak tulis pula. Di S dan di D. Adalah elektron valence. Dia dekat-dekat yang ni. Okey, yang saya highlight ni adalah mengandungi subshell yang mengandungi elektron valence. So, ada 5 elektron valence, group 5. Okay, D block. Okay, U. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Okay, cara kita susun. Kalau kita ikut abang kan. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lepas 3p.
4s2 kan. 3d10, 4p5. Jadi saya tulis tu kan. Lepas 3p, 3p6 saya letakkan space. 4s2 sebab ada elektron ada lagi nak isi tu. Lepas 4s tu ada lagi kan. Jadi saya letak space antara 3p dan 4s ni. Lepas 3p6 kosongkan ke sini. 3p6 4s2 isi dulu. 3d10 penuh dah. Lepas tu ke 4p. Jadi saya letakkan 4s dengan 4p ni sebelah-sebelah. Tak ada lah tengah-tengah dia tu ada 3d 3d saya tulis depan. Jadi last kita isi dalam p. So dia blok p. Okay. Period dia tengok number of shell being filled with electron sampai shell yang keempat. Kan, nampak 4. So, period 4. Okay, berapa electron valence? Ini blok P. Electron valence dia yang ni. Tak termasuk 3D dah. Ni blok P. Kalau dia blok P, di S dan di P. Electron valence dia. Shell valence dia shell 4. So, yang ada depan dia tu 4-4. Jadi itu semua elektron tu dalam tu ada electron valence. Di 4s dan 4p ni semuanya electron valence. Okay, 2 dan 5 tu electron valence. 7 electron valence. P block so group 17. Boleh? Okay, tengok seterusnya contoh lagi. Yang ni sekarang tak diberi lagi dah. Electronic configuration, kamu kena tulis sendiri. Write electronic configuration. State group, period and block. For elemen-elemen yang diberi. Okay, dia bagi proton number. So, number of electron pun samalah dengan proton number. Neutral atom. Kemudian, kamu tulislah electronic configuration berdasarkan number of electron tu. Tentukan group, period, block. Okay, contoh di sini dah saya letakkan jawapan dah. Proton number 11. So, you pun buatlah 1s2, 2s2, 2p6. 3s1, 11. Jadi, last isi dalam S block. Period. Tengok shell. Electron sampai shell 3. Period 3. Group. Tengok electron valence. Ada 1. So, group 1. Group 1 Okay, kalau 20, proton number 20, electron 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Okay, habis dah. So, S last dia tu. Isi last, S block. Shell, filled with electron sampai shell 4. Period 4. Electron valence ada 2. So, group 2. Mesti sangat dia pen ni. Group 2. Okay. R, 17. Proton number, electron 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Last isi dalam P block. Okay, shell 3. Shell valence shell 3. Period 3. Electron valence. Di shell 3 ni ada 7 elektron. So, P block 7 elektron. Group 17. S, 23. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2.
Kan, UEC tu, nanti saya confuse pula. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 kan ikut abang. 3d3. So last isi dalam D. D block. Period. Tengok highest principal quantum number atau number of share being filled with electron 4. Electron valence, D block ni, D yang di D dan 4s tu kita kena consider dia sebagai electron valence. Tu ada 5 electron valence. Group 5. Okay, boleh? Okay, jadi kamu buat tutorial tu ya. So saya berhenti sampai situ. Buat tutorial Camp Friend. Jadi, thank you very much. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.